Hai guys, bertemu lagi dalam channel YouTube Core Outdoor Shop. Yang mana belum subscribe ke channel YouTube kami, sebagai tanda support, kami mohon anda untuk tekan butang subscribe. Dalam channel YouTube kami akan buat pelbagai produk overview dan review untuk barangan berkaitan dengan outdoor dan tactical seperti pisau, lampu, barangan camping dan pelbagai lagi. Okey. Dalam video ini aku nak buat satu produk review untuk lampu jenama Woburn model TO40R. Sebelum ni aku ada buat satu produk review untuk lampu Woburn model E05. Lepas aku buat video tu, aku start carry dalam poket aku hari-hari. As overall, aku sangat suka dengan dia punya magnetic tail cap dan diffuser cap ni. Memang satu pasangan yang sedondon. Biasanya aku banyak kali pakai. Aku lekat kat permukaan besi dan aku gunakan sebagai lantern. So diffuser cap ni memang sangat berguna lah. Tetapi kelemahan dia bila carry diffuser cap ni, dia silikon, bila letak dalam poket dia agak melekat. Dan juga dia punya clip dia tak berapa deep. Kalau kita letak dalam poket guna clip dia, dia agak terjojol. So aku just masuk dalam poket, aku tak guna clip ni. Okay. Dan aku baru discover satu function tambahan yang dia ada sebenarnya. Baru je dapat tahu bila aku letak dalam gelap, aku perasan dia punya putih ni. Kalau perasan putih in between two material ni, dia sebenarnya glow in the dark, GITD. Kalau tengok sini mungkin tak berapa nampak sangat. Kalau dalam gelap boleh nampak dia sebenarnya glow in the dark, akan nampak kali hijau. So function yang agak menarik juga. Okay, tanpa buang masa, kita tengok lampu TO40R ni. Okay, TO40R ni dia design untuk kegunaan outdoor. Dia ada beberapa spek yang aku rasa sangat sesuai bila kita carry untuk aktiviti outdoor seperti hiking, camping dan sebagainya. Kat sini just simple explanation, instant turbo, instant strobe. Dia guna dual side switches. E05 guna satu switch sahaja, yang ni guna dua switch. Dan micro USB charging. Direct pergi ke flashlight punya body, tak perlu tanggal bateri dan sebagainya. So dia direct charging. Okay, kalau kita tengok spek juga, spek pula dia guna satu Cree SPL2 LED, sama juga macam Woburn E05. Dan maximum output is 1200 lumen, 1200 lumen. Di mana dia pakai bateri 18650, lebih besar daripada E05. Okay, kalau kita tengok function dia, kat sini turbo. Okay, kalau tengok betul-betul, turbo 1200 dan nampak ni simbol menurun ke 700 lumen. So kat sini dia tulis 3 plus 105 lumen. So maksudnya bila kita on turbo, dia boleh pergi 1200 lumen selama 3 minit sahaja. Dan dia akan menurun, nampak simbol menurun ke 700 lumen for the remaining 105 minit. Faham? So turbo dia 1200 lumen untuk 3 minit pertama, dan dia punya lumen dia akan drop ke 700 untuk remaining 105 lumen. So dia bit transparent kat sini. Kebanyakan flashlight kalau kita tengok yang lain, spek dia tak ada tulis very transparent macam ni lah. Yang ni dia dah buat satu table yang very transparent untuk kita faham. Okay. Dan dia ada high, medium, low, eco mode. Okay, eco mode ni dia boleh pergi serendah 8 lumens selama 125 jam. Kalau 125 jam ni, kita boleh fikir dia selama 5 hari. So maksudnya kalau betul, kalau ikut 8 lumen very very low, kalau betul boleh pergi 125 jam selama 5 hari, memang sangat sesuai kalau kita guna sebagai emergency. Bila kita hilang di dalam hutan, kita on 8 lumen sahaja dah cukup. Sebab kita nak bertahan, boleh bertahan selama 5 hari sementara menunggu bantuan sampai. So ini salah satu function yang berkaitan dengan outdoor yang saya rasa sangat padan. Bila dikata outdoor flashlight, function eco ni memang sangat sesuai. Dan strobe, SOS macam biasa, kalau kita emergency purposes pun, SOS ni sangat guna untuk bagi signal kepada penyelamat dan sebagainya. Dan bila dikatakan outdoor, dia mestilah waterproof. Kat sini dia punya spek IP68, memang waterproof. 2 meter underwater for 1 hour. Okay, ni spek yang biasa. Flashlight kalau boleh cari yang waterproof, tak ada masalah dengan elektronik dan sebagainya. Dan bila kita tengok beam distance dia, maksimum dia boleh pergi sejauh 220 meter. Yang ni adalah bila kita on turbo mode. Turbo mode dia boleh pergi sejauh 220 meter.
Okay, sedikit detail spek yang dia tulis dekat packaging ni. Okay, kita start buka dan tengok dalam dia apa yang dia bagi. Okay, please remove the insulation plate before using. Tak bagi warning. Okay, ni tak ada apa tadi, lapisan atas. Right. Bismillah. So, tak ada apa, boleh buang. Tak jauh-jauh. Okay, tengok dulu apa yang dia bagi. Okay, Woburn dia akan bagi certificate of QC. Benda ni lah. Benda ni kalau tak ada dekat lampu Woburn yang korang beli, bermaksud mungkin dia dah hilang ataupun mungkin barang tu dah dibuka sebelum ni, dia dah terbuang benda ni. So pastikan bila korang beli Woburn, korang kena ada satu certificate QC ni. So kat sini dia tunjuk QC 2004-2020. So maksudnya masih baru lagi lah, QC 03. Okay, certificate ni penting. Dan macam biasa, manual. Okay, manual ni rajin-rajinkan membaca supaya anda faham dengan lebih detail spek dan cara penggunaan lampu ni. So anda boleh guna dengan lebih optimum lampu ni. Kalau kita tak faham, tak berfaham, tak baca dia punya manual ni, kita tak dapat gunakan dengan optimum. So mungkin kita ada miss few functions dan kita ada miss few spek yang kita tak gunakan bila kita pakai lampu ni. Okay, so rajin-rajinkan baca. Kat sini banyak bahasa. Kalau korang tak faham English, korang boleh tengok lah, ada bahasa lain, Mandarin, Frenchies, Espanyol. Mungkin korang faham Arab, korang boleh baca dalam bahasa Arab lah. Okay, kat sini package list. Aku tak nak go detail kat sini. Cuma kat sini aku nak tunjuk dia punya battery status indication ni. So kalau blue constant 31 ke 100%. So nanti kita akan tengok bila kita on lampu ni. Dan lain maintenance dan sebagainya. Okay, apa yang dia bagi? Dia bagi nylon pouch. Nylon pouch Woburn. So mungkin muat-muat dia punya lampu ni. Kalau tengok sini. Okay, belakang ni macam mana? Okay, pakai velcro. Sangat mudah. Kalau pakai velcro ni sangat mudah nak tanggal, senang, selesa lah. Kalau kita sangkut kat pinggang, pinggang masuk tali pinggang masuk sini, top, velcro, senang. Tak perlu nak buka tali pinggang, masuk kat loop. Okay. Kalau nak masuk terus kat tali pinggang pun boleh. Ada lagi satu kat sini, masuk tali pinggang terus pun boleh. Pakai velcro ni pun boleh. Okay, dual function. Tak ada apa pun, dia punya pouch ni biasa je. Okay, kat sini apa lagi dia bagi? Tak ada apa. Spare o-ring sangat penting. Spare o-ring ni kadang-kadang kita terhilang o-ring ni, so air boleh masuk ke bateri, sangat bahaya. Pastikan o-ring ni sentiasa ada. Okay. Lanyard. So lanyard aku tak pakai. Aku tak suka pakai lanyard ni. Masuk dalam poket dia macam agak rimas bagi aku lah. Bagi korang tak tahulah. Aku tak suka pakai lanyard ni kalau masuk dalam poket. Ini untuk outdoor, mungkin tak masuk dalam poket. So pakai lanyard supaya senang kita nak guna. Okay, selesa. Boleh sangkut kat tangan macam ni. Okay. Dan micro USB cable untuk kita charge lampu ni. Okay, tak ada apa pun. Micro USB charge cable, o-ring. Okay, lanyard, pouch, certificate dan juga manual. Okay, jom kita tengok lampu dia. Boleh tahan solid. Agak berat sebab dia solid. Besar, kalau ikut panjang dia boleh katakan agak panjang, solid. Okay, kita tengok in detail. Pusingkan. Okay. Alright. Okay, first kita tengok dia punya body punya build. Kat sini dia ada groove ni, so mungkin untuk menambahkan grip bila kita pegang. Ada friction dekat groove ni. Kat sini pun ada sedikit groove. Okay. Bagi aku bila aku pegang ni terasa agak solid. Dia punya material ni aluminium, agak solid. Okay, kita tengok tail clip dia. Okay, tail clip ni kalau kita kalau tengok sini, tail clip ni masuk daripada sini.
Okay, masuk daripada sini. So lampu ni ke arah depan. So mungkin untuk pakai dekat cap, kita sangkut kat cap kan, masuk kat sini. So boleh jadi macam headlamp, ataupun sangkut kat bag dan sebagainya lah. Tapi tail clip ni sebenarnya reversible. Kita boleh cabut tail clip ni, masuk kat lubang atas ni. So cabut dan pusing, masuk kat atas ni. Boleh masuk dekat sini. Dia reversible. Tapi bila kita masuk kat sini, dia tak berapa deep untuk masuk dalam poket lah. Untuk masuk dalam poket, dia ada very big kat sini. Sebab kita sampai sini je. Dan bagi aku, tail clip ni mungkin sebab dia design macam tu, sebab lampu ni untuk kegunaan outdoor. So mungkin dia tak design untuk masuk dalam poket. Mungkin masuk dalam bag ataupun sebagainya. Sebab kalau kita reversekan tail clip ni ke sini, agak panjang. Dan lampu ni sebenarnya agak besar lah untuk masuk dalam poket. Okay, tu tail clip dia macam biasa sangat solid. Tail clip dia memang sangat solid. Dan kalau kita tengok, dia ada dual switch kat sini. Dia tak ada tail switch. Belakang ni kalau korang boleh tengok, tak ada tail switch. Dia dual switch kat depan. Okay, lampu dia kita tengok Cree SPL2 LED dia pakai 1 biji. Okay, apa lagi? Okay, tempat charge dia dia tutup dengan satu material silikon ni. So boleh direct charge micro USB. Direct charge. Okay, jom kita buka. So please remove the insulation plate. Dia mesti ada insulation plate. Biasa dalam packaging, sebab bateri dia letak dalam, dia kena letak insulation plate tu, supaya bateri tu tak termakan sendiri. So ini insulation plate dia kali biru ni. So cabut dulu. Sebelum tu kita tengok bateri dia. Spek bateri dia pakai 18650 2600 mAh. Dan bateri ni protected cell dan tak ada USB charging lah. Sebab dia tak penting untuk USB charging direct ke bateri. Sebabnya dia boleh direct USB charge ke lampu. Mungkin untuk bateri spare, korang boleh beli bateri yang ada USB charge. Ataupun kalau kau nak beli yang macam ni, bateri spare macam ni, korang mungkin kena beli charger lah. Okay, kat sini kalau kita tengok, silikon dia pakai O-ring macam biasa, memang kena ada sini. Yang ni korang kena perhatikan betul-betul. Setiap kali korang buka dan pasang, pastikan O-ring ni ada sentiasa ada, supaya dia kekal waterproof. Air tak masuk dalam. Bila dah masuk dalam, pisang bro. Okay, lampu kita test masuk sini. Dia ada spring. Okay, ngam-ngam ketat. Okay, kita try on Pertama sekali dia ada butang on ni. Ini untuk on lah. So bila on, ini kita test dulu satu. Ni untuk on off on off. So bila dah on, untuk tukar mode, kita tekan butang yang ada tulisan W ni. Tulisan W ni, butang yang lagi satu. Ni butang on, butang lagi satu untuk tukar mode dia. 3, 4. Okay, ni function yang paling rendah, which is 8 lumen. Function yang paling rendah 8 lumen, yang dia kata boleh tahan 5 hari tu. Yang ni lah dia. 8 lumen. First mode, second mode, low, mid, high, turbo. 5 mode Oh, turbo ni panas sikit. Bila letak kat tangan tu, rasa panas 1200 lumen Oh, panas. Tahan. Turbo mode. Okay, and kalau tengok sini, battery indicator ni penting. Kalau kita on lampu ni, biru, constant biru ni, bateri dia masih banyak lah, above 30% lagi. Kalau dia dah start, bila kita on ni, dia tukar merah, bateri tu dah start critical. So boleh terus charge lah. Biru ni masih ok lagi bateri dia. Okay, apa lagi mode yang ada? Tadi first, yang ni eco, low, mid, high, turbo. Okay, 5 function tu. And then dia ada strobe dan juga SOS. Untuk strobe dan SOS, bila kita dah buka function yang biasa ni, kita tekan lama-lama. Yang butang W ni, kita tekan lama sikit. Okay, yang ni dah masuk ke function strobe. Untuk ke function SOS, tekan lama-lama lagi sekali.
Okay, dah masuk ke function SOS. So just tukar dengan menekan button W ni. Untuk kembali ke mode asal, single click, dah kembali ke mode asal. Lupa nak cakap, dia ada memori So maksudnya last mode kita buka yang ni, contohnya medium. Kalau kita off, kita buka lagi, dia terus ke medium. So kalau last mode kita high atau kita pergi low, last mode kita low, kita off, kalau kita on balik dia pergi ke low. So dia ada memory, dia simpan memory lah last mode kita apa. Dan yang menarik, dia ada terus instant turbo So maksudnya kita tekan lama-lama butang on ni, dia terus ke turbo mode. So dalam situasi emergency, dalam hutan dan sebagainya, kalau kita nak terus tekan turbo mode, tekan lama-lama butang ni, dia terus ke turbo mode. Okay, tengok, ini adalah turbo mode So kalau kita dah kita on dekat function biasa, tekan lama-lama dia akan pergi ke turbo mode terus. So itu instant turbo yang dia kata kat sini tu, instant turbo. Okay, bagi aku dia punya function, cara tukar dan sebagainya agak okay, tak berapa complicated, senang nak hafal. So kita kena biasakan pakai benda ni dan biasakan main-main dengan function dia untuk kita fahamkan dan biasakan dengan mod ni. Bila kita beli, kalau kita beli lampu ni, sentiasa main dia punya functions dia. So bila kita nak guna tu, kita tak kekok. Contoh bila kita nak guna strobe, alamak lupa macam nak guna strobe. So kena selalu berlatih, praktis main-main lampu. Ini strobe, tekan lagi lama 3 saat, pergi ke SOS. Okay, kena sentiasa main benda ni, kena fahamkan. So aku dah test malam sebenarnya dengan lampu yang sama. Aku dah test malam daripada full charge, kalau aku on ke turbo mode, berapa lama dia boleh tahan bateri dia. So kalau ikut description kat sini, dia boleh tahan 108 minit. Okay, kalau kita on turbo mode. So aku dah test malam, cuba tengok video ni. Okay, lepas aku habis test tu, bila aku check bateri dia, level dia masih pada rate constant. Bermaksud bateri dia masih ada lagi 15 ke 30%. So lepas 1 jam setengah aku test, masih lagi 15 ke 30%. Aku percaya apa yang dia claim ni, 105 minit tambah 3 minit ni betul lah. Sebab aku dah test dah, memang bateri dia boleh tahan selama tu lah. Dan kalau kita tengok sini, bila tengok timelapse tu, dia punya brightness dia macam tak berkurang, tapi sebenarnya dia lebih kurang macam ni lah, 1200 lumen untuk 3 minit pertama, dan akan slowly decrease ke 700 lumen untuk the remaining minutes. So aku rasa betul apa yang dia claim ni, dan aku harap yang betul yang dia claim 8 lumen 125 jam ni betul lah. Sebab ini function yang sangat best kalau kita guna untuk survival, dalam situasi survival lah. Okay, kalau kita dah habis bateri, nak direct charge senang je. Sebab dia built in terus ke body. Kau buka sini, ada silikon sini, terus direct masuk micro USB. Okay, so kalau tengok sini dia red color merah. Bateri dia 15 ke 30%. So kalau dia full, dia akan jadi constant blue. Okay, ni dah start ke blue clip. Dan kalau dia full, dia akan ke constant blue lah. So korang boleh stop charge lepas dia constant blue. Dia menunjukkan dia dah 100% charge. Okay, function yang aku rasa sangat bagus, direct USB. Cuma bila kata dia direct USB, dia guna silikon ni, mungkin akan effect sikit dia punya waterproofability. Kalau kita tengok sini, mungkin kat sini bila aku letak ni, mungkin dia, aku rasa agak sturdy juga, agak sealing dia agak bagus. Tapi ada possibility juga mungkin air boleh seep masuk ni, pergi ke micro USB ni dan berkarat kat sini lah. Mungkin akan affect sikit. Aku tak tahu dia dah test ke belum benda ni kan. So pastikan bila dah charge tu, ni masukkan, letak betul-betul ketat lah. Okay, aku rasa aku dah tunjuk semua function dia.
As a conclusion, aku rasa lampu ni sangat solid untuk kegunaan outdoor. Untuk kegunaan outdoor, dia sangat solid. Dan kalau betul dia punya eco function dia, 8 lumen ni boleh kekal selama 5 hari, aku rasa lampu ni sangat-sangat bagus untuk situasi emergency. Kalau kita hilang dan sebagainya, kita boleh pakai 8 lumens tu dan luminate kita punya waktu malam untuk lebih kurang 5 hari dan lebih kalau kita pakai untuk waktu malam sahaja. Sangat bagus dalam situasi survival. Okay, itu sahaja. Kalau nak beli, harga dia kami jual RM210. Boleh dapatkan di Shopee kami, di kedai kami, WhatsApp dan sebagainya. Sekian, itu saja daripada kami, Core Auto Shop. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.